Ketuk pintu mengganggu waktu anda lagi kali ini. Dan kali ini Din, kita akan bersama dengan Ernie Zakri dan juga Syamil. Betul. Apa yang abang boleh beritahu tentang Ernie Zakri dan Syamil ni? Kalau cerita pasal dia orang dua ni bang, kerjaya saya bermula lebih kurang macam Syamil bang sebenarnya. Walaupun nak samakan awak dengan sabar. Okey. Saya tak habis kan? Okey. Dia penyanyi, saya announcer. Saya mula lebih kurang sebab Syamil pun starting career dia bersama dengan Era. Era ada satu competition Su Era. Oh, They okey. won that competition. Syamil ni? Syamil, kamu lah bang. Dia menang. Okey. Time dia menang tu hujan lebat bang. Tak tahu hujan sebab apa. Lepas tu rezeki dia masuk Era, masuk Akademi Fantasia. Akademi Fantasia dia nombor 2 kan lah. Nombor 2, champion Sufi. Lepas tu career dia bergerak. Itu Syamil. Ernie pula saya kenal dia sebelum ni di Bintang TM. Okey. First time saya interview Ernie Zakri time tu rambut dia pendek sini sikit kot. Dia pakai t-shirt warna putih. First time saya jumpa Ernie Zakri dekat Studio Era. Detail lah dia. 2015 atau 2016. Detail sikit bahagian ni, okey? Sebab antara penyanyi yang saya pandang tinggi lah. InsyaAllah. Syamil dengan Ernie ni. Malu. Jujur bang, penyanyi dia bang. Jangan cakap penyanyi lah bang. Untuk abang pula, apa yang abang kenal dan tahu pasal dia bang ni? Penyanyi baru lah. Penyanyi baru. Kategori baru untuk saya. Aku umur macam saya ni. Abang umur berapa? Dia punya, diorang ni adalah bagi saya adalah pasangan juara. Dia pasangan juara. Juara Bintang ATM 1, juara Akademi Fantasia 1. Juara. Naik juara? Naik juara. Siapa juara? Sufi. Adalah juga dulu. naik juara. Ada. Jadi ambil keputusan untuk hidup bersama. Itu je lah. Lepas tu dia orang pun pernah menang apa AJL. JL. AJL pernah menang, vocal terbaik bang. Alhamdulillah. Kan lepas tu Duo Star. Cerita tu bang, Duo Star tu. Tak silap saya. Duo Star tu yang menjadikan korang sekarang, betul? Betul. Boleh Okay, dikatakan. before cerita pasal korang together tu, siapa yang joinkan korang masuk Duo Star ni? Siapa yang nak siapa sebenarnya? Dia panjang cerita dia. Pasal Duo Star ni, pada awalnya semua dah ada pairing partner. Okey. Even Syamil pun dah ada. Siapa? Tak boleh sebut lah siapa, tapi tak jadi. Saya pun dah ada dah masa tu. Kita dah di-pack kan. You dengan siapa? Saya dengan Abang Roni. Roni MC. Syamil tak silap dengan Cakap je lah, Bi. siapa Fi? Kak Faradia. Kak Faradia. So dah kita orang dah tahu dah apa lagu nak nyanyi dekat dah first plan. week semua. Tapi masa tu Kak Faradia dia tak boleh nak proceed sebab dia dah ada satu kerja yang tak boleh nak elakkan untuk first week punya date tu. So di situ kita ada balance seminggu tu untuk Syamil cari betul-betul siapa. Dan at that time Ernie pun dia ada dengan Abang Roni macam mana? Sama jugalah, Abang Roni pun tak dapat. Tapi Abang Roni dah dalam Duo Star. Cumanya tak silap dia Syamil, dengan Sarah Fazli. Dia punya label dah pairingkan Dah siap. pairingkan. So ada satu hari tu Ernie dia tiba-tiba Syamil dapat call daripada Gua gentle, babe. ini gentle lah. Gua gentle. Gua call, Dia babe. call gua babe. Dia call hello. Macam mana you call? Dia cakap Assalamualaikum Syamil, minta maaf ganggu. Ni saya Ernie, kenal tak? Saya lah nyanyi lagu Jangan Marah tu. Kena kenalkan diri. Macam tu tapi Din, detail sebab kalau aku tak awak kenal. dapat satu panggilan macam tu, time tu awak tengah cuba nak loading recall, apa awak akan balas? Macam tu kot. Tak. Yes, of course kenal lah. Ya Oh, Allah. padahal Tengah Kenal loading. tak? Kenal. Tapi time tu macam, jap, Ernie yang mana ni? Sebab time tu, pak, jangan marah. Terus nyanyi lagu dia macam tu. Lepas tu Ernie terus cakap lah regarding Duo Star sebab dia pun dah tahu dia masuk. Ernie pun dah tahu. Terus dia cakap sebenarnya saya tengah cari partner duet saya. Saya masih tak ada partner. Kalau awak sudi, cakap boleh tak kita bekerjasama dalam competition ni? Only if kalau dia available. Saya cakap macam tu. Ini yang approach Syamil. Saya approach dia. Syamil mengenali Ernie. Kita tahu time tu Ernie ada lagu Jangan Marah. So kita tahu ada orang keluar lagu Jangan Marah time tu 2016 2015. Lebih kurang. So Syamil balik time tu, Syamil time tu pun macam tengah dalam proses nak cari partner kan. Syamil terus buka YouTube. Dia buat research, babe. Syamil buka YouTube, tengok Ernie Zakri live performance. Syamil macam ternganga lah dengar suara dia menyanyi. Dia pernah, RTM pernah hantar dia pergi mana Bin nyanyi dulu? Istanbul punya konsert. Syamil tengok semua. Syamil tengok, dia ni macam suara bidadari tu wujud rupanya. Nyabah. So Syamil just cakap, terus yakinkan diri Syamil,
InsyaAllah kita boleh buat ni. So jumpalah Ernie pada pertemuan pertama di Bangsa, di restoran apa, Syed Ali Side Bistro. Side Bistro. Macam Metro, okay. Ni list lagu saya yang saya dah biasa nyanyi. Dan Ernie pun tiba-tiba dia tunjuk list dia. So mostly semua lebih kurang kita pergi minat tu lagu untuk duet kan. Juara? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita beli kisah juara tu, waktu korang dapat Side Bistro kan, siapa yang bayar belanja? Siapa? Label kot. Tak ingat label kot. Label kot. Management kami bayar. Tapi masa tu memang sangat-sangat last Takkan label minute. ada waktu? Ada. Manager kami datang. Sangat last minute sebab kami berjumpa 3 hari sebelum competition. 3 hari sebelum. Jadi nak build chemistry tu memang tak build masa tu lah. Kami cuba kerjasama masa Chemistry on kita stage orang, tu lah. Dia develop masa pertandingan So tu. first performance lagu apa kau ambil? I want to spend my lifetime loving you. Sikit kita nak sikit kita record sikit bang. I want to spend my lifetime loving you. If that is only life I ever do. Tapi dia masa dia orang bercinta ni, saya ingat dia cuba macam nak sorok-sorok percintaan dia orang. Tapi padahal semua orang dah tahu yang memang dia bercinta. Oh, berdrama ke macam tu ataupun macam mana? Kita orang ni, Of course we know that you are got something. Kan, with lagu each other. together. Macam tu. Kau takut hilang market. dia macam mana nak cakap, mungkin sebab kita orang ni memang jenis rapat dengan family kot. My parents, Ernie pun sama. So apa semenjak masuk industri ni, apa saja yang kita buat, muka diorang dulu kita pandang. So macam bila orang cakap, diorang pun pesan kalau belum ada apa-apa, kalau boleh janganlah nak mengiyakan benda tu kan. So kita orang pun ambil langkah yang macam kalau orang cakap ada apa-apa, tak adalah, cakaplah tak ada, sebab kita tak tahu jadi ke tidak kan benda tu. Bahayalah. Itulah kisah macam mana dia orang jumpa, dapat sampai sekarang bang. Yang saya tahu lah. Kan. So bila cerita pasal Syamil ni bang, saya sebenarnya agak kan dia punya daripada Suera, Academy Fantasia, lepas tu wedding dia orang bang. Wedding dia orang tu antara wedding yang celebrity yang saya buat, yang dia dekat MC waktu tu? saya MC wedding majlis tu orang. Patutnya dia orang Sebab apa awak pilih dia MC? Banyak lagi MC lain. Kenapa awak pilih dia untuk MC wedding awak? nak saya keluar ke? Duduk tu. Okey bang. Kita orang punya wedding punya konsep ni memang menjadi impian kami adalah untuk parents. So itu adalah untuk satu apa ni? Gathering. Satu gathering. So tema dia untuk kami berdua adalah itulah family day kita orang. And kami anggap Radin sebagai dah macam adik beradik lah. Man, don't stop. So pemilihan untuk memilih Radin tu sebenarnya kami rasa beruntung juga sebab Radin menerima Sebab Radin sudi. Sejujurnya bang, yang saya cerita pasal happy ni, saya buat wedding dia orang ni. Wedding kau bulan berapa? Sorry. Bulan 4 masa tu. Bulan 4. 2 bulan lepas arwah mama saya meninggal. Okey. Yang menyebabkan saya tersentuh sebab seminggu sebelum tu kita ada buat berjumpa dengan manager saya Abedi, dengan parents Ernie, arwah parents Syamil. Tu first time yang saya jumpa ibu Syamil, parents Syamil. Yang saya rasa macam mula ibu dia macam garang sikit tau. Abedi, kita okey ni bang. Sebab mak dia Garang macam macam mana? Masa awak garang macam mana? dia macam firm sikit mula-mula at first place. Nampak. Pam. Okey, baik aunty. Alright, sekali mak dia gelak bang. Aunty ni crack bang. Aunty ni crack bang, pecah bang. Awal sangat cerita. Don't cry. Kenapa masih tak boleh? Ish, tu baru lagi lah. Dia macam Sebulan baru kan? Baru sebulan ni tak silap ni. Baru sebulan. Dia baru sebulan. So sebulan seminggu. Dah 5 minggu pemergian dia Umi tu. Macam mana you bantu dia, Mel? Ernie, waktu macam ni. Sama-sama kot saya rasa. Ni pun dua-dua menangis juga. Itulah mungkin sebab saya baru kira sempatlah menjadi menantu arwah tu 5 bulan. Tapi alhamdulillah banyak sangat kenangan. Banyak yang saya belajarlah untuk jaga anak Umi kan. Tapi yang ditinggalkan adalah yang manis-manis je daripada Umi. Macam Radin cakap tu lah, sangat crack, satu kepala. Fun yang sangat-sangat. So kalau berjumpa dengan Umi tu memang tak kering gusi lah, senang cerita.
pada kami itu wedding yang Itu wedding very impian Radin tu simple sebenarnya. tapi disebabkan apa dia? Wedding impian macam impian yang Radin impi-impi. So dekat situ kita orang bukan nak cakap tempat tu biasa ke apa, disebabkan macam kita orang memang mengimpikan sesuatu yang very simple tapi sebenarnya Close. dihadiri oleh rahmat tu kan, orang-orang yang hadir tu semua adalah orang-orang yang hebat. So wedding yang simple tu jadi another look Level yang lah. yang macam nampak gah sebab dihadiri oleh orang-orang yang hebat-hebat. Betul. So itu mungkin rezeki kami lah pada malam tu sebenarnya. Betul. Ini cerita pasal wedding ni, adakah ini dreams wedding Annie Zakri sebenarnya? Ke ada impian lain nak seni sebenarnya, tapi memandangkan aku dengan Syamil, come on, itulah wedding jadi dia. Ke macam mana? Tak, saya sebenarnya sangat-sangat simple. Even Syamil pun cakap, betul ke nak macam ni? Tak nak ke yang lebih extra sikit? Saya mungkin sebab dibesarkan dengan ibu bapa yang sangat simple, yang very santai-santai. Jadi saya rasa yang penting sekali bila dalam keadaan saya bernikah dengan Syamil pun dalam proses PKP macam tu agak susah nak hantar dokumen apa semua. Saya rasa dapat bernikah pun dah bersyukur, apatah lagi bila dapat buat majlis. So saya tidaklah pada ketika itu tidak mengimpikan apa-apa melainkan semua majlis berjalan lancar. So apa yang you guys nampak wedding kami tu memang itulah impian saya selama ini. Mel Annie, lepas kahwin, okay, perubahan dia apa yang kau nampak sebenarnya? Apa yang kau rasa macam Dia nak menuju alam tu, jadi dia nak korek seberapa banyak ilmu yang boleh awak bantu. Boleh Din, boleh Din. Boleh. Saya pun dah tahu juga ni. Jangan bang. Jangan buat hal. Okey, dia bila kahwin ni orang akan cakap pasal banyak dia punya apa kita panggil rezeki yang akan datang semua tu. Dia akan benda tu kita tak akan nampak kalau kita mencari sangat benda tu, sebab kadang-kadang ada orang tengok niat dia macam mana. Oh aku nak rezeki, aku nak kahwin kan. Takkan jumpa. So benda tu akan datang sendiri. Dan Syamil dengan Annie selepas macam sekarang dah 5 bulan, kita orang suka duduk dan kita orang akan recall apa yang kita dah lalui, apa yang kita dah perolehi. So secara tak langsung tak nampak pun time tu. Selama 5 bulan ni kita mengharungi daripada first hari kita kahwin sampai ke 5 bulan ni, rasa macam biasa je kehidupan ni, tapi start to recall balik satu-satu daripada kita kahwin dan sebelum kahwin, dia macam 360 berubah dari segi kita sendirilah yang kita experience. Setiap perhubungan tu of course ada turun dan naiknya, dan benda tu even masa kita bercinta-cinta dulu pun ada je gaduh dan baiknya. So saya rasa benda tu normal, dan cuma apa yang saya discover about myself ni adalah dari sudut kompromi dan kesabaran tu lah. Macam mana saya nak compromise dengan Syamil punya behaviour. Apa yang inilah. suka pasal dia ni? Apa yang difficult ni, apa benda? Alhamdulillah so far. Apa difficult dia? Apa Syamil ni? Apa yang sukar tentang Syamil? Yang sukar tak ada sebab saya menerima. Saya tak rasa sukar tu. Cuma saya kena ada sikap kompromi, macam contoh dari sudut timing. Macam kita kadang-kadang wanita ni kalau kita kata pukul 8, kadang-kadang 8 suku pun kita tak bergerak daripada rumah kita. Jadi benda-benda macam tu compromise dengan Syamil. Jadi slowly lah kita learn about each other tu lah. Itu yang Bab saya lambat ni dia discover. boleh jadi hal gaduh dia sebenarnya. Betul bang, saya tak suka menunggu bang. Betul. Boleh sangat-sangat boleh jadi hal gaduh. Mel, kalau cerita pasal lambat ni Mel, mungkin abang boleh cerita, abang dah berumah tangga dah lama kan. Maksud saya ramai mungkin saya belum kahwin Dewa ni. Macam keterbukaan seorang suami ni untuk menerima seadanya berubah isi bang. Bergantung pada suami tu. Okey. Dia bergantung pada individu. Kalau kita faham perkara tu, jadi kita akan mudah terbuka. Jadi masalah kalau tak faham tu. Kalau wife ni memang lambat dia, kalau kita faham benar-benar dia ni lambat dan memang perangai dia lambat, jadi kita bila faham perkara tu, maka kita akan mudah terbuka. Ni masalah tak faham ni, itu yang buat gaduh tu. Siapa yang make a move nak kahwin dulu? Yang macam Sana yang siapa ajak kahwin lah? Kita lah sama-sama sebab Sama-sama. kita orang masa tu dah berkawan, dan bila berkawan kita dah tahu agak-agak dah bila agaknya kita nak kahwin. So dari situ kita at least pilih 1 tahun dulu. Okey, kita nak kahwin bila? 2019. So 2019 okey, kita dah mulakan congak dia tu lah. So 6 bulan sebelum kahwin kita dah tahu tarikh tunang. So tunang will be around macam bulan 11 contoh.
So kat situ kita dah mula, okay, sekarang kita ada berapa tahun, setahun 2 tahun, so kita nak kena kumpul apa. So kita merancang dulu macam tu semua. So sama-samalah pada Syamil, sebab kalau salah seorang dulu pada kita orang, macam kalau salah seorang je yang terkeluar benda tu, tak syok juga. So dua-dua, tak ada masalah dari segi. Tapi selalunya kalau dia yang masa awal-awal dulu, macam nak start kenal ke apa dulu semua, Ernie dulu yang call. Gentle bro. Saya lah call, dan saya juga yang confess sebenarnya saya suka dia. Saya call dia malam tu, saya cakap, masa tu kawan aku lah, cakap, Mel, sebenarnya aku ada benda nak beritahu kau. Tapi aku okey, kalau kau tak balas ke apa, aku okey. Kau jangan sebersalah. Aku nak beritahu kau yang Takkan sebenarnya... intonation awak macam itu? Betul, saya... Jadi ni. Saya cakap, sebenarnya aku suka kau tau. Itu tak jadi masalah. Aku nak fokus dalam competition ni. So kalau kau tak balas ke apa, kau jangan sebersalah dengan aku, Mel. Oh maksudnya Annie dah start suka waktu competition lah. 2 star tu. Betul. Star tu lah. Daripada competition ke? Sebab kita berjumpa setiap hari, dan saya tak tahulah, mungkin saya tengok Syamil ni, dia ni favourite mak saya. Mak saya sukakan dia sangat-sangat. Mak undi tak Syamil? Mak saya follow dia kat AF. Saya tak. That must be something yang dia buat, yang buat awak jatuh hati tu. Dia ada benda yang dia buat tu. Suara dia ke? Tak. Apa lah? Tahu. Mengada. There must be some reason. Awak tak jawab. Bukan daripada awak. Daripada Takkan tak ada benda. Mesti ada something. Apa dia? Cara dia pick hati mama. Cara dia pick hati mama yang sangat soft, dan bila dia bercakap dengan saya pun soft. Kadang-kadang kita ni perempuan, saya kasar dengan dia. Weh, kau nak pergi mana? Tapi dia macam, ni aku nak, dia macam lembut, macam lembut siap mamat ni. Macam tu lah masa tu. Ini kasar dulu. So saya rasa terpikat lah dengan kelembutan Syamil tu lah. Syamil pernah cakap dekat manager Syamil. Dia cakap, Mel ni Mel, dengan pertandingan dengan partner perempuan ni, kau jangan jatuh hati pula. Masa first sebelum cakap, tak ada bang, saya tak akan lah, sebab saya nak kerja cepat lah, dapat payment lah. Masa tu. Masa tu. Tapi itulah sebab Syamil ni tak adalah berubah untuk jadi orang lain, untuk pikat orang ke apa, sebab benda tu kita tahu takkan kekal lama pun, unless kita nak main-main boleh lah. Annie Zakri cakap meluahkan apa yang dia rasa. So kita tanya apa yang Syamil punya jawab waktu tu. Masa dia dah confess tu, tak jadi masalah apa pun. Tak ada, kita okey je, tak ada masalah. Yang menjadikan masalah bila Syamil reply, yes, aku pun suka kau. Dan di situ akan jadi masalah. Sebab masalahnya, sebab dah tak boleh nak fokus lah sekarang ni. Kita nak mencinta mana satu, alamak dah suka. Sekarang pertandingan every week ada pertandingan. Betul. Ada kena benda. Sebab kita seminggu tu tak cukup masa untuk fikirkan. Sebab time tu kita kena fikirkan arrangement, fikirkan lagu macam mana, konsep, baju, makeup. So kita tahulah, okay, jawapan Syamil ni sebenarnya yang akan menentukan kita punya keadaan akan kelang kabut ke tidak. Oh, jadi awak bermain diplomasi begitu? Say yes because of the tournament? Hati tu ada kot. Contestant? Tak ada juga. Competition lah. Syamil sedar yang mana kalau jawapan Syamil ni, kalau Syamil cakap yes ni, Syamil tengah merelakan diri kami berdua ni untuk pening lah. Okay. Kalau tidak pun tak boleh juga. If you Kalau say cakap no pun tidak, tak boleh juga. Ernie tak ada masalah. Are you sure? Contoh ni sorry lah, aku tak kot. Adakah kau risau dia akan jeopardize perjalanan competition tu sebenarnya? Jujur ni. Dia macam mana? Sebab itu minggu ke berapa? Dah 4-5. Minggu keempat. So kita ada first week, second week, third week. So benda tu tidak menimbulkan apa-apa macam satu perjumpaan yang macam tak ada. So kita bekerja memang pro betul. So datang practice, tak ada macam flirt ke apa, tak ada. So kalau Syamil cakap tidak pun, kita akan just kita akan dah jadi kawan dah. Macam kita akan mungkin sharekan benda tu. Oh, sebab Syamil dengan Annie akan share, perempuan selalu macam mana dia akan suka. Dia akan tanya, oh lelaki macam tu dia macam tu. So kita akan mungkin akan borak seperti kawan biasa, sebab dah kawan aku, dah kenal dengan parents dia, masa tu selalu datang teman dia. Pada Syamil, kalau Syamil cakap tidak time tu, Annie dia okey. Perjalanan korang lepas daripada masuk competition, bercinta, ada tak momen yang paling, bukan momen hitam macam nak cakap bang, pergaduhan aku salah faham. Gaduh lah. Salah faham. Dalam bercinta. Dalam bercinta dia rasa macam gaduh dia, confirm gaduh dia. momen teruknya gaduh. Ada tak? Kami berkenalan 4 tahun. Jadi obviously ada turun dan naik, tapi untuk yang teruk-teruk tu tak ada kan. Yang macam
teruk tak ada, tapi berselisihan faham ketika bekerja tu sangat selalulah. Yes, masing-masing tahu apa yang dia nak, and mungkin sebab tu benda tu mengajar kami untuk bekerja dengan lebih teratur lepas tu lah, sebab time tu kita orang dah start daripada 2 star dah ada 8 minggu tak silap 8 minggu tu gaduh ke apa benda semua time tu untuk dari segi lagu. So lepas tu bila ada orang offer nak buat apa-apa, dia jadi senang sebab kita dah tahu apa kita nak. Dah lalui 8 minggu tu untuk kenal betul-betul Ernie ni macam mana, Ernie kenal Syamil ni macam mana dari segi kemampuan, apa yang boleh, apa yang tak boleh. So kita orang tahu apa yang kita nak buat lepas kita dah keluar daripada 2 star tu nanti. Kami, beritahu saya bila mana awak tahu dia berbadan dulu. Memang korang checking bersama ke ataupun any macam surprise ke macam mana? Semua bersama. So time tu sebenarnya nak menggambarkan perasaan ni, dia teruja, but at the same time dia tak 100% teruja. Happy tu happy sebab kita dalam keadaan bersedih time tu sebab my mum ada kat hospital. So tapi tak dinafikan benda tu menitiskan air mata lah, terlampau gembira dan ketakutan pun ada juga sebab kita tahu kita akan melalui benda ni 9 bulan yang penuh dengan debaran. Bila-bila kau dapat tahu kau akan menerima cahaya mata dengan Nenny Zakri, before that, boleh tak kau share sikit? Kau panggil mak kau Umi kan? Kau describekan Umi kau ni macam mana sebenarnya? Umi ni sebenarnya satu insan yang pada Syamil, apa yang orang nampak Syamil sekarang ni, kalau buruk ke baik ke apa semua daripada dia. So dia yang mold Syamil ni. So kadang ramai juga orang yang kenal kami berdua, dia akan nampak Syamil, dia akan nampak mak Syamil. So insan yang akan support Syamil daripada dulu untuk menjadikan Syamil macam mana nak menyanyi, macam mana, apa yang kita kena buat, semua daripada dia. Cara kita nak bercakap dengan orang, semua daripada Umi. Ketiadaan Umi di sisi separuh daripada hati Syamil ni dah luluh sebenarnya. So di saat-saat yang sangat kita rasa kita memerlukan kehadiran seorang ibu, wife tengah pregnant, so benda-benda tu sebenarnya adalah momen yang sangat Syamil tunggu untuk Ernie merasai belayan dan juga perhatian kasih sayang daripada 2 orang ibu. Dia tak dapat. Dan perasaan ini akan mungkin Syamil rasa dia takkan hilang, tapi dia akan surut sikit dan dia akan datang balik. COVID-19 tadi? COVID-19? I'm not sure. Itu satu yang saya nak tanya. Dia disebabkan masalah pernafasan. Dia punca sebab apa, Min? Masalah Syamil pun rasa macam dia tak pernah ada sakit apa-apa. Kan kita rasa pelik kan, tapi nak buat macam mana, kita tak boleh nak lawan takdir Allah. So kena terimalah dia ada masalah pernafasan yang mana diletakkan dalam hospital, yang mana kita berada dalam situasi yang nasib tidak menyebelahi kita, yang mana kita tak boleh nak pergi berjumpa. Sebab dia orang bang, Syamil layan piano seni pun macam mak ayah sendiri. Ini dibelai oleh mak Syamil semacam anak sendiri bang. Itu walaupun kita akan tetap rindu, tapi benda tu memberi kekuatan sementara. Dan kita kena sentiasa belajar untuk kita ada kekuatan tu lah. Itu je lah yang menjadi kekuatan saya untuk get to know about these things. So next apa career? InsyaAllah saya ada planning lah kita. Tapi itulah planning saya ni untuk keluarkan single. Tapi bila dah pregnant ni saya harus memikirkan yang terbaik. Sebab kita nak buat MV, look pun dah berubah. So saya kena fikirkan sehabis mungkin. Sebab last single saya solo saya keluarkan adalah Boneka. Dan lagu tu dah terlalu lama. Last year saya keluarkan, dan saya keluarkan single bersama dengan Syamil, Goodbye Hello, this year. So, saya rasa macam peminat pun menantikan juga lagu solo saya, dan insyaAllah lah saya masih dalam planning sebab berita pregnancy ni pun adalah benda yang gembira, dan saya harus taking care of my health juga. So kena fikirkan yang sebaiknya lah, insyaAllah. Syamil akan keluarkan single Syamil yang seterusnya.
yang mana Syamil rasa insya-Allah akan merealisasikan semua permintaan peminat lah. Sebab Syamil ni mulanya karier saya adalah dengan lagu Hiduplah Mati, dan Syamil keluarkan lagu Lebih Sempurna and lagu-lagu yang memang kita tahu rentaknya begitu. So lepas daripada Lebih Sempurna, Syamil mencabar diri Syamil untuk mencuba okey apa lagi genre yang aku boleh buat. Sebab itulah Syamil try semua genre daripada sama kita buat ala-ala, ada joget-joget. Sebab itu mungkin adalah satu kepuasan diri saya lah sebelum saya nak puaskan hati semua orang kan. So but at the end Syamil nampak yang kerinduan peminat itu lebih utama lah. So insyaAllah Syamil akan keluarkan satu solo single yang insyaAllah mungkin boleh mengubat hati mereka. Saya banyak nak tanya, tapi Radin dah buat diorang mengeluarkan air mata, jadi saya impress satu sebenarnya daripada apa yang yang meninggal ialah Mak Syamil. Tapi Amy punya sedih dia tu macam yang meninggal dia mak dia. Saya rasa dia tak semua orang dia macam tu dia. Dia punya rapat gitu. Menantu masih menantu lagi. Saya tak tahu sama ada dia beruntung ataupun tidak dapat ini. Tapi saya rasa itu benda yang begitulah. Begitulah. Okey Din, jom Din, kita dah nak balik dah Din. Betul lah, kita minta maaf sebab mengganggu masa korang. Okey je. Walaupun kita ucapkan terima kasih sangat-sangat Eddie Zakri, Syamil, kerana korang sudi masuk ini show kita. Ketuk Pintu lah. Kan, Ketuk Pintu. Sebab Ketuk Pintu ni satu show yang kita sebenarnya nak ajak kawan borak sebenarnya. Mungkin dari segi lain kali nak buat orang jatuh air mata jangan ajak saya. Okay, next time. tak ada niat bang. Tak ada niat. Saya sebab dia membawa aura dia waktu rasa macam Iyalah. Dah banyak kita kena belajar dia sebenarnya. Kan? Yalah, kehilangan Saya fikir ramai orang yang masih lagi punya dan sebagainya. Kan? Mungkin dia ada pesanan kepada fan-fan korang ke kalau ada. Ni Syamil. So first of all, terima kasih kerana sentiasa mendoakan kami berdua lah, mendoakan perkara-perkara yang baik. Dan teruskanlah, kami minta supaya anda teruskan mendoakan, dan kerja kami adalah untuk sentiasa memberikan anda hiburan dari segi lagu ataupun bila kami bersama itu adalah kegembiraan pada anda. Itulah mungkin doakanlah supaya kami ni dijauhkan daripada segala kesusahan, dan insyaAllah tak ada apa yang mampu kami cakap. Terima kasih and stay safe. Dan ini sama jugalah, dan thank you so much sebab selalu support career kami, selalu tertanya-tanya apa next project kami. Itu pun dah membuatkan kami happy dan bersyukur kerana anda menantikan apa yang kami bakal keluarkan. So jangan lupalah lepas ni kalau ada single-single kami, teruskan support dan doakanlah proses kehamilan saya berjalan dengan lancar. Thank you di atas doa anda semua. Dekat IG semua banyak kat ini baca, dan thank you juga kepada mereka berdua hari ini kerana rasa happy jugalah, at least kita dah lama tak berjumpa dan berborak kan. Dan rasa honoured lah today, alhamdulillah. So thank you guys, thank you yang menonton juga. Thank you untuk mengundang kami dalam YouTube channel. Ketuk-ketuk lah. itu masalah. Abang Nas dan juga Radin. Jujur Okay. Best tak show? Best sebab best. Dia minta dipuji. Best. Saya tonton next episode. Subscribe. Bye.